Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita lanjutkan lagi membuat video reaction. Dan kali ini sesuai temanya, hari ini tanggal 31 Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan Malaysia ya. Dan sebenarnya beberapa pekan yang lalu saya sudah merencanakan untuk ke Malaysia teman-teman. Tepatnya ke Kuching, Sarawak ya, karena yang terdekat dengan saya saat ini. Karena bertepatan juga dengan weekend ya sebenarnya ya, tanggal 30-31 itu hari Sabtu dan Ahad. Tapi karena kondisi dan keadaan di sini di Indonesia ini yang menurut saya tidak memungkinkan saya untuk pergi ke luar negeri, jadi saya batalkan teman-teman. Dan akhirnya saya tadi hanya menyaksikan perayaannya lewat live di siaran YouTube. Oke, ini langsung aja kita simak perarakan ya, perbarisan yang ada di Putrajaya teman-teman. Nah, langsung aja ya. Ini videonya cukup panjang, jadi ya nontonnya harus sambil santai aja tentunya. Kita simak 1, 2, 3. Mencerminkan kebersamaan rakyat Malaysia. Baik saudara, acara perbarisan dan perarakan kini bermula. Ini pasukan yang pertama ya. Ini adalah pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat Pusida. Tuan Fairuz, kalau diperhatikan setiap Pancaragam apa tadi? Dalam segmen acara perbarisan dan perarakan akan didahului dengan pasukan pancaragam. Apa signifikan atau maknanya tuan? Pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentara Darat Pusida. Kepada perbarisan itu sendiri sebagai menjana Mungkin di Indonesia ini ya, dan meningkatkan dan sebagai komunikasi dan koordinasi pasukan drum band lah, sebagai menaikkan semangat dan sokongan kepada semua yang menonton pada yang di pagi Pertuan ini. Agung Dan untuk Sultan pasukan Ibrahim pancaragam Iskandar. Latihan muzik tentera darat ini dianggotai oleh 45 anggota dan diketuai oleh seorang pegawai di bawah pimpinan Lieutenant Khairul Anwar bin Hassan. Dan menyusul adalah bendera. kontinjen Pembawa bendera. Berkasi melibatkan pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional UPNM. Ya, bendera jalur gemilang gergasi dijunjung dengan penuh cermat dan Bawa banget bangga Sultan Ibrahim oleh Iskandar. 120 orang anggota Akademi Sultan Latihan Johor ya. Ketenteraan UPNM. Tuan Fairuz, apakah sebenarnya aspek Kontinjen pembawa bendera jalur gemilang besar. Urusi perbarisan dan perarakan membawa jalur gemilang gergasi ini tuan? Dan kalau kita perhatikan Berapa orang yang kalau bawa? di skrin tuan-tuan yang berada di rumah adalah seramai 120 pegawai kadet dari 120 Akademi Latihan bawa. Ketenteraan Universiti Pertahanan Malaysia. Kalau kita lihat bendera itu dijunjung tinggi di atas dengan kedudukan yang betul, dan kita ucapkan tahniah kepada semua pegawai kadet ini, memandangkan mereka semua adalah bakal pelapis pengganti pegawai di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Kini adalah perbarisan Pancaragam SMK Sri Garing. Pancaragam SMK Seri Gading. Seterusnya kontinjen pembawa jalur gemilang dengan kekuatan 100 anggota 100 terdiri anggota. daripada ahli-ahli kadet remaja sekolah. Kontinjen pembawa bendera jalur gemilang. Oh, ini remaja sekolah ya. Kontinjen pembawa bendera jalur gemilang. Kontinjen pembawa jalur gemilang ini diketuai oleh Kapten KRS Lukman. Perarakan perbarisan inilah yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Putrajaya Seru. dan diselaraskan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Ya, menyusul ketika ini ialah kontinjen pembawa bendera-bendera negeri diketuai oleh Kadet Bulan Sabit Merah Malaysia Muhammad Kamil Ihsan Nazarudin dari SMK Putrajaya. Pancaragam Victoria Institution. Di hadapan kontinjen tersebut, Oh, ini tadi kontinjen Pancaragam Victoria Institution diketuai Drum Major Adam Victoria Zurhan Suidan Institution. dengan kekuatan 50 50 anggota. anggota. Nih, kontinjen pembawa bendera negeri-negeri. Oh, ini
makanya benderanya beragam ya. Dengan kekuatan 100 Benderanya negeri-negeri di Malaysia ini. Kadet Bulan Sabit Merah Malaysia Muhammad Kamil Ihsan Nazaruddin. Itu Perdana Menteri. Segak berbaris penuh berdisiplin, pewaris generasi masa hadapan Malaysia. Ini ASEAN Malaysia 2025 apa nih? Kini Baik, Warna-warni. kontingen kepengurusan ASEAN 2025 membuka komponen keempat acara Kontingen pagi ini melibatkan kepengurusian didahului ASEAN. oleh kontingen kepengurusan ASEAN Kepengurusian ASEAN 2025. 2025. kontingen ini menampilkan peranan Malaysia sebagai tuan rumah dan peneraju dalam kepengurusian ASEAN tahun ini, pada masa sama melambangkan komitmen negara dalam memperkukuh kerjasama serantau dari segi ekonomi, politik, keselamatan dan sosio-budaya. Kontingen ini menyerlahkan semangat kesepaduan, solidariti serta visi ASEAN sebagai komuniti bersatu padu, aman, makmur dan berdaya saing. Ia juga menegaskan peranan Malaysia dalam mengangkat martabat rantau di pentas global. Ketika ini, kontingen Tahun Melawat Malaysia 2026 Menyerlahkan kepelbagaian masyarakat di Malaysia dan keindahan warisan seni Malaysia. pelibatan perarakan pelbagai kaum dan juga pelibatan agensi-agensi pelancongan dan penerbangan. Kehadiran kontingen ini menegaskan tekad negara untuk menjadikan Ini buat, sektor pelancongan kontingen sebagai tahun rumah melawat ekonomi Malaysia bersama 2026. memperkenalkan Oh, iya. Malaysia sebagai destinasi pilihan utama yang menawarkan pengalaman inilah ya, bersama pendukung selamat wisata dan gitu ya. bersona kepada para pengunjung antarabangsa. Makanya warna-warni. Pemandangan beca yang menjadi identiti seni warisan Malaysia turut ditonjolkan penuh warna-warni, memberikan lagi makna istimewa kepada sambutan Hari Kebangsaan 2025. Dan ini kontingen kembara Merdeka Jalur Gemilang. Kontingen kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025 diterajui Jabatan Penerangan Malaysia. Menampilkan kelainan tahun ini. Ini kali pertama bergabung dengan 3 kelab permotoran. Terdiri daripada Kontingen Kelab kembara Sosial Merdeka Muda Jalur Gemilang. Malaysia, Kelab Komuniti BMW Bersatu Bisa naik dan motor Suzuki besar pelan-pelan Roda gitu ya. Kelab Malaysia dan kenderaan pacuan 4 roda Info on Wheels Jabatan Penerangan Malaysia. Kita Kumpulan wang simpanan pekerja. ekonomi dan swasta yang Ekonomi diselaraskan dan oleh swasta. Permodalan Nasional Berhad bermula dengan kontingen Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Kumpulan wang KWSP. simpanan pekerja. Dan ini KWSP. institusi kewangan utama negara yang menjadi tonggak jaminan sampinan persaraan rakyat Malaysia. Dengan moto simpan baik-baik, jom tambah dan merdeka daripada skam, KWSP terus komited memastikan kesejahteraan dan kestabilan kewangan rakyat demi masa depan yang lebih terjamin. Terima kasih KWSP. KWSP. Banyak banget orangnya. Baris KWSP. di pentas utama adalah kluster kesejahteraan sosial dan rakyat Badan Berkanun. Dan kluster ini menghimpunkan gabungan pelbagai Ini badan beda-beda. berkanun dan agensi kerajaan yang menjadi nadi kesejahteraan rakyat. Turut serta dalam kluster ini Permodalan Nasional Berhad PNB yang menjadi Api lambang barisnya. aspirasi pelaburan rakyat. Wih. Apa ini? Juga lembaga hasil dalam negeri, agensi pemacu hasil negara yang menjadi tunjang LHDN Malaysia. Apa ini? Keseluruhan kluster ini mencerminkan sinergi dan dedikasi agensi-agensi negara dalam memperkukuh kesejahteraan sosial serta memperkasa rakyat demi Malaysia yang makmur dan juga sejahtera.
bentuknya kayak kapal gitu. Ya, ini Maybank, kontingen BSN, Kluster Ekonomi dan Pembangunan Sosial melibatkan sektor perbankan dan kewangan. sektor perbankan dan keuangan. Bersama berbaris dengan penuh bangga, CIMB, Maybank, CIMB, Simpanan Nasional BSN, Maybank, Agensi Kaunseling dan Pengurusan AKPK menampilkan float khas Sahabat Keuangan Rakyat AKPK, dalam memperkasa masyarakat yang Kluster Ekonomi dan Pembangunan Sosial, Perbankan dan Keuangan. Ini menggambarkan peranan penting sektor perbankan dan kewangan dalam memastikan kestabilan, daya tahan dan kemampanan ekonomi Malaysia, sekaligus menonjolkan keyakinan, integriti dan komitmen institusi kewangan negara. Saya sekali ke Putrajaya aja dulu, wow, terkagum-kagum karena kotanya rapi, bersih, dan nggak ada kabel lah. Satu lagi, kontingen Kabel-kabel Kluster nggak Ekonomi dan ada. Pembangunan Sosial melibatkan sektor Lewat jalur pembinaan dan tanah perkhidmatan. semua. Menghimpunkan Malaysia syarikat Madani. gergasi tanah air yang menjadi tulang belakang pembangunan negara. Turut serta YTL Corporation Berhad, peneraju industri realiti dan Mantap pembinaan. banget. Bergerak megah kini, kontingen kluster ekonomi, komunikasi dan inovasi untuk rakyat. Mereka sebelumnya latihan dulu dia biar kompak ya. Biar gerakannya sama. Kluster ini menampilkan syarikat-syarikat Kontingen Kluster Ekonomi, Komunikasi dan Inovasi untuk Rakyat. yang menjadi pemacu transformasi digital, inovasi dan kelestarian untuk kesejahteraan rakyat, melibatkan Telekom Malaysia Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Celcom DG Berhad, Maxis Berhad, Celcom, Maxis. dan juga Gergasi Tenaga Negara, Petroleum Nasional Berhad, Petroleum, Petronas. Petronas. Keren. Apa itu boneka panda itu? Udah. Ya, ini Dino. Oh, Maxis. atas pembarisan ketika ini Ininya berarti ya. Grab Malaysia. Apa namanya ikonnya? Kontingen Kluster Sumber Teknologi Inovasi Dan ini kontingen Kluster Sumber Teknologi Inovasi dan Pembangunan Modal Insan dan Pembangunan Modal Insan. Nah, itu tadi panjang yang banget. disertai oleh berbagai syarikat dan agensi yang menjadi peneraju transformasi digital, inovasi perkhidmatan dan juga pembangunan modal insan negara. Pengorak langkah penuh bergaya kini kontingen penyiaran yang menghimpunkan institusi media dan penyiaran utama negara yang menjadi suara rakyat serta penghubung maklumat kepada seluruh pelosok tanah air. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berdiri memberikan semangat kepada kontingen penyiaran. turut disertai oleh kaki tangan Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio penyiar Televisyen Malaysia. nasional yang telah sekian lama menjadi nadi utama komunikasi negara. Ini bus yang Turut diperturunkan aset-aset biasa buat keliling-keliling itu loh. kontingen penyiaran dan ini Bus kontingen tingkat itu. industri kreatif. Wih, Tadi ini kontingen ada industri kreatif Agent Ali itu. Astro Malaysia melibatkan juga kontingen animasi Animasi, Malaysia. Wih, Bobo Boy. Meriahkan dengan penampilan watak Didi and Didi and Friends, Bobo Boy, Agent Agent Ali Ali. yang cukup sinonim mewarnai kehidupan anak-anak Malaysia. Pinipin kok nggak ada, ini mana Pinipin? Mereka turut mencipta impak besar di peringkat
peringkat global sekaligus menjulang industri Ini Filipin nggak diajak masa? Aneh nih. di Kontinjen Sukan Negara. Lambang semangat kesukanan, keunggulan dan kegemilangan Malaysia di Persada Dunia diraikan oleh Menteri Belia dan Sukan bersama timbalannya. Kontinjen Sukan Negara. Kontinjen ini membariskan atlet terbaik tanah air, termasuklah Grandmaster Catur pertama Malaysia. Grandmaster Catur. Berikut kontinjen DRB Highcom. DRB Highcom. 43 kenderaan daripada 2 jenama nasional di bawah kumpulan Proton dan Modenas. Proton dan Mendahului Modenas. barisan ini ialah sebuah Proton Saga yang menjadi legenda industri automotif aset negara. kendaraan tempatan. Diiringi 4 unit motosikal Modenas Crystal. Berarti produknya warna pertama hitam. kali ini ya tadi tuh. Petron apa namanya? Dipertontonkan Proton motosikal pertama. elektrik Makanya Modenas bentuknya melambangkan jadul gitu. transformasi teknologi hijau negara dan juga kereta Ui. elektrik konsep pertama Malaysia Proton IMAS Proton 7 elektrik serta ini. model terbaru Proton IMAS 5. IMAS Di 5. komitmen Proton menjayakan agenda mobility lestari. Ya, ini simbol IMAS kejayaan 5. industri otomotif tanah air yang berkembang menjadi lambang Mobil inovasi listrik dan sudah. keupayaan rakyat Malaysia madani. Kesungguhan DRB Highcom juga diterjemah pagi ini ke arah kelestarian Keren, alam serius. sekitar Punya melalui produk mobil listrik pembangunan sendiri. Wah. kenderaan elektrik. Keren. Turut menyerikan Sebagai orang Indonesia iri saya. adalah terminal traktor elektrik sebelumnya yang pertama di Malaysia. Buatan tempatan mengikut Punya yang produk antarabangsa kebanggaan mobil elektrik. digunakan di lebih 50 negara. Mana keren-keren lagi kan? Ya, pasti Kendaraan Selaras EV Dengan elektrik Jasa Otomotif high. Negara NIFB 2030 dan Rangka Kerja IESG, Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI bersama pemain industri telah pun bergandingan bahu dalam memperkukuh daya saing Konvoi industri mobil kenderaan elektrik. negara. Gila. MITI komited Mewah-mewah. memastikan kenderaan elektrik serta komponen utama dipasang dan dikeluarkan di dalam negara seiring aspirasi menjadikan Malaysia hub automotif serantau. Pelbagai jenama kenderaan ditonjolkan, antaranya BYD dan Mercedes-Benz. Keseluruhan kontinjen ini bukti nyata komitmen MITI memacu mobiliti hijau dan inovasi. Kontinjen perkhidmatan awam. Ini komponen kelima dalam acara perarakan pagi ini melibatkan perarakan kontinjen kesejahteraan didahului oleh kontinjen perkhidmatan awam. Melangkah megah ketika ini ialah kontinjen perkhidmatan awam melambangkan kekuatan serta dedikasi lebih 1.6 juta penjawat awam di seluruh negara. Mereka ini menjadi nadi pentadbiran negara, memastikan dasar polisi dan agenda pembangunan negara sampai kepada rakyat di setiap pelosok tanah air, daripada kota raya yang pesat membangun hinggalah ke Meriah desa sekali yang loh. jauh di pedalaman. Baik, seterusnya adalah kontinjen Dan kompak itu loh, gerakannya semua kompak Kementerian itu. Perdagangan Dalam Negeri Mantap dan ya. Kos Sara Hidup. Kontinjen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan 209 Kos Sara anggota apa itu? berkuasa diketuai Muhammad Zamil Jamaluddin, pegawai Kementerian berkuasa Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kemudian sebuah kementerian yang amat dekat di hati rakyat dalam memastikan harga barang kekal terkawal, bekalan sentiasa mencukupi dan juga pengguna dilindungi. Antara inisiatif utama kementerian ini termasuklah penguatkuasaan undang-undang kawalan harga, program jualan rahmah dan juga usaha memperluas akses kepada kedai harga berpatutan. Buat pengendali harga ya. Ini pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM). melibatkan 50 anggota pimpinan Dram Meja Pertahanan Awam, Sarjan Meja 2 Pertahanan Awam Muhammad Hafiz Muhammad Marzuki mendahului perbarisan kontinjen Angkatan Pertahanan Awam yang kini berbaris penuh berdisiplin di
hadapan pentas utama. Sepanjang dekad APM Kontinjen sentiasa berada Angkatan di barisan hadapan Pertahanan Awam membantu Malaysia. rakyat ketika berlaku banjir, ketika berlaku tanah runtuh, ribut, kebakaran, kemalangan jalan raya dan pelbagai kecemasan lain. Kecekapan dan kepantasan Di Indonesia mereka tim menjadi SAR. sandaran masyarakat Malaysia khususnya ketika berdepan Bencana-bencana dengan gitu musibah ya. besar. Dan hari ini kontijen APM mempertontonkan barisan anggota lelaki dan wanita, termasuklah juga aset haiwan APM turut dipertontonkan kepada pengunjung Bawa acara berbarisan hari anjingnya ini. juga. Penglibatan anggota dan pegawai APM serta penonjolan aset-aset aset-asetnya ini. pasukan tersebut pada Wih. Hari Kebangsaan mencerminkan kekuatan, kepakaran dan kesiapsiagaan APM dalam melindungi nyawa serta harta benda dengan mengangkat slogan sedia, pantas dan berintegriti. Ini deretan kenderaan pacuan 4 roda, ambulans dan bon. Ada kucingnya. APM dan kehadiran kucing comel ini bukan sahaja mencerminkan inovasi Comel APM kali kucingnya. dalam pendekatan penyelamatan moden, tetapi juga menunjukkan sisi kemanusiaan yang halus bahawa dalam apa jua Diam aja keadaan lagi nyawa kucingnya. setiap makhluk termasuk haiwan akan tetap dipelihara. Terima kasih APM. Kini Wih, pancaragam Jabatan Sukarelawan Malaysia. Rela. Dataran Putrajaya Ini saya sering lihat ini di perbatasan adalah Arut nih ya. pancaragam Gabungan Rela. Malaysia, Gabungan Akademi Latihan Rela Malaysia Rela. dan Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Jabatan Sukarelawan Malaysia melangkah penuh disiplin. Lebih dikenali atau mesra dikenali sebagai Rela. yang ditubuhkan pada tahun 1972. Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Rela berperanan penting membantu menjaga keselamatan, ketenteraman awam serta operasi penguatkuasaan bersama agensi lain. Dengan kekuatan lebih 3 juta anggota di seluruh negara, 3 juta, Rela lebih dari 3 sentiasa juta. berhadapan dalam Wow. misi bantuan bencana dan Pancaragam Setia Perwira apa itu? Pancaragam Setia Perwira Jabatan Imigresen Oh, Jabatan Imigresen Malaysia. Kontinjen Jabatan Imigresen. Imigresen Malaysia. Pasukan Pancaragam Setia Perwira ini berjaya memperoleh naik johan dalam pertandingan marching band anjuran Kementerian Marching Dalam Negeri. Band. Ya, kontinjen Jabatan Imigresen Malaysia diiringi pancaragam mengiringi langkah mereka dengan penuh disiplin dan bangga. Jabatan Imigresen Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1959, berperanan sebagai agensi utama menjaga kawalan sempadan negara, mengawal selia keluar masuk rakyat dan warga asing serta melaksanakan penguatkuasaan terhadap kesalahan imigresen. Dengan kekuatan pegawai dan anggota yang terlatih, jabatan ini mengendalikan pelbagai urusan penting termasuk pengeluaran pasport antarabangsa, dokumen perjalanan, visa, pas lawatan, pas kerja dan juga pengurusan pemastatin tetap. Dan Jabatan Imigresen juga menjadi benteng hadapan negara dalam membantras kemasukan pendatang asing tanpa izin, pemerdagangan orang dan jenayah rentas sempadan seiring aspirasi Malaysia dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara Banyak banget yang ikut. sentiasa terpelihara. Immigration. Pancaragam Mega Simponi Jabatan Pengangkutan Jalan. Yang mengiringi kontijen Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, sebuah agensi penguatkuasaan yang ditubuhkan pada tahun 1946 dan kini bernaung di bawah Kementerian Pengangkutan
berjalan. Oh, yang berdiri itu komandannya semua itu dari tadi ya. Semangat, disiplin dan ketegasan serta keazaman untuk terus berusaha memastikan ekosistem jalan raya kekal selamat menerusi penguatkuasaan dan advokasi keselamatan jalan raya yang lebih mampan. Ya, turut disaksikan pagi ini aset-aset JPA yang dipertontonkan, motosikal berkuasa tinggi dan kenderaan rondaan khas yang digunakan dalam operasi di lebuh raya, bandar dan juga kawasan luar bandar. Sudah pasti aset ini melambangkan kesiapsiagaan JPJ dalam menjalankan tugas penguatkuasaan dan rondaan sepanjang masa. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebagai agensi yang moden dan mesra rakyat. Baik, seterusnya adalah pasukan Pancaragam Penjara Malaysia, gabungan Pancaragam 12 anggota Jabatan Penjara Malaysia. dan Pancaragam Sekolah Henry Gurney, Jabatan Penjara Malaysia. Asa Afifi Azman dibantu Band Sarjan Meja Pancaragam Di Indonesia Polsus Pas ini, polisi khusus lapas. Mendahului kontingen Jabatan Penjara Malaysia yang tampil Sipir. sigap dan gagah mendukung aspirasi Malaysia Madani. Melangkah penuh wibawa kontingen Jabatan Penjara Malaysia memainkan peranan penting dalam membina kembali insan dan menyamai peluang kedua kepada mereka yang Jabatan Penjara tersilap langkah. Malaysia, kontingen Jabatan Penjara Malaysia. Baik, tegap beruniform, para anggota ini melambangkan ketegasan undang-undang di samping ketulusan kemanusiaan. Dari sebalik tembok penjara, usaha pemulihan, latihan kemahiran, pendidikan dan juga bimbingan kerohanian dilaksanakan. Pancaragam Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Bea cukai nih. Ketika ini, Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sering ketemu ya di bandara-bandara, di perbatasan. Sebagai tentera ekonomi negara, Jabatan Kastam Diraja Malaysia berperanan sebagai benteng utama dalam membaju pertumbuhan ekonomi melalui pungutan hasil cukai tidak Hasil langsung cukai negara. tidak langsung negara. Jabatan ini menjulang visi perkhidmatan kastam unggul dan berpegang teguh pada slogan cekap Ada K9. berintegriti. K9-nya ada berapa tuh? Ya, melengkapi Ada 8. perarakan ini kita juga dapat saksikan bukan sahaja Pancaragam beruniform segak meniup semangat patriotisme, Bawa anjing K9. kehadiran aset haiwan unit Unit K9, K9. anjing Wih, pakai berdasar sepatu badan yang anjing. cukup terlatih Keren-keren. menjadi simbol kekuatan operasi Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam membantras ancaman narkotik Wih, ini di aset-asetnya pelosok nih. negara. Wih. Kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia Oh, ini kapal patrolinya. beberapa aset kepada rakyat Malaysia. Antaranya Isuzu D-Max penguatkuasaan atau White Maria serta kenderaan K9, Kendaraan K9. bot laju kelas penumpas Unit Marin Kastam Diraja Malaysia. P054. Ya, ini wajah anggota kastam Unit Marin. yang moden, berdisiplin, berintegriti, Ini kapal patrolinya. bersiap siaga menghadapi apa jua cabaran. P054. Seterusnya kontingen Jabatan Kimia Malaysia. Kontingen Jabatan Agensi Kimia Malaysia. Saintifik di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Goal dalam menyediakan perkhidmatan analisis forensik alam sekitar dan keselamatan kimia. Jabatan Kimia Malaysia menjulang integriti, inovasi dan kepakaran selari visi Ahli-ahli kimia ini. meraju penyelesaian saintifik global. Ya,
Kontingen ini terdiri daripada 60 orang pegawai kimia 60 terlatih. orang pegawai. Cukup terlatih dalam memastikan bukti forensik diteliti. Pencemaran alam sekitar dipantau rapi dan sebarang ancaman kimia ditangani dengan penuh profesionalisme. Kontingen Smart Malaysia. Kita berikan tumpuan kepada kontingen pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia SMART. Kontingen Smart Malaysia, pasukan mencari dan penyelamat khas Malaysia. Pentadbiran Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Oh, ini yang tim SAR ya kalau mencari kan. Di bawah payung United Nations dan seiring tanggungjawab sebagai pasukan penyelamat antarabangsa di bawah PBB dan pengurusi ASEAN 2025. SMART NADMA digerakkan ke Myanmar pada 3 asetnya keren-keren tuh. lepas bagi menyertai operasi bantuan kemanusiaan gempa bumi dan merupakan mentor kepada pasukan penyelamat Rusia 03. Pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat Abang-abang Malaysia. bomba. Tiba giliran pasukan beruniform yang sentiasa dekat di hati rakyat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sama di Indonesia juga lah, abang bomba dekat dengan masyarakat ya, damkar, Juga pemadam kebakaran. dikenali dengan julukan Wira Merah. Sentiasa bersiap sedia Kontinjen membantu Jabatan rakyat Bomba dan Malaysia Penyelamat dalam Malaysia. sebarang situasi kecemasan dan bencana. Oh, emang multifungsi ya. Sama ada menghadapi kebakaran, Bomba tu di mana-mana banjir, juga ya. kemalangan jalan raya ataupun bencana alam, pasukan ini antara yang sentiasa menjadi antara yang terawal di lokasi. Keren. Di Indonesia pun begitu. Sorakan dan kibaran jalur gemilang diberikan sebagai tanda penghargaan kepada Wira Merah atas jasa bakti mereka selama ini. Ya, melintas di Wih, depan pentas utama ini kita anjingnya kita juga dia. saksikan deretan aset kebanggaan bomba, jentera penyelamat, unit khas serta kenderaan berteknologi tinggi yang digunakan dalam operasi di seluruh negara. Turut mencuri tumpuan adalah penampilan aset haiwan dalam perkhidmatan bomba terdiri daripada 6 ekor anjing pengesat yang telah memainkan peranan tersendiri dalam misi mencari dan menyelamat. Ya, lebih membanggakan pasukan bomba turut menampilkan Bantu mencari dan Angka menyelamat. Bomba. Anggota wanita yang gagah berani membuktikan Angka bahawa tugas bomba. penyelamat bukan lagi didominasi oleh kaum lelaki semata-mata. Anggota wanita bomba kita pada hari ini berdiri sama tinggi, berganding bahu dengan rakan pasukan lelaki dalam operasi penuh risiko dan keberanian. Mereka simbol kecekalan, pengorbanan dan semangat Angkat setia bomba. kepada negara. Ini Bukan cuma abang bomba. penegasan komitmen Jabatan Bomba dan Penyelamat ke arah merealisasikan visi menjadi sebuah organisasi berprestasi tinggi dan sentiasa bersedia melaksanakan misi menyelamat nyawa dan harta benda demi kesejahteraan Apa ini? Malaysia. Kita beralih pula kepada kontingen terbesar perbarisan dan terbesar. perarakan sambutan Hari Pancaragam Kebangsaan. Agensi Kontingen Keselamatan Penguatkuasaan. Negara yang dimulakan dengan Pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. dengan kekuatan 42 anggota diketuai Lieutenant Commander Maritim Muhammad Amiru Abdullah dibantu Pegawai Waran 1 Maritim Abu Bakar Ani dan Drum Major Bintara Muda Maritim Rahman Omar. Ini pula kontingen Agensi Maritim Malaysia Barisnya bagus tuh. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. berperanan sebagai benteng hadapan dalam jaga keselamatan, kedaulatan serta penguatkuasaan undang-undang di perairan Malaysia. Aset-asetnya ini. Turut ditampilkan aset laut milik Maritim Malaysia, antaranya bot pemintas yang dikuatkuasakan enjin Mercury OBM
dengan kapasiti 300 kuasa kuda. Bot perkasa 36 yang mampu beroperasi sejauh 300 batu nautika bagi misi memintas dan menyelamat. Mesinnya tuh. Serta bot benteng 2 mesin muatan belakang. kekuatan yang ditugaskan untuk operasi khas oleh pasukan elit Pasukan Tindakan Khas Maritim Malaysia. Panjang nih botnya. Kehadiran kontingen ini melambangkan kesiapsiagaan maritim negara dalam melaksanakan misi rondaan. Unit berkuda polis di Raja Malaysia. Baik, kita teruskan dengan unit berkuda polis di Raja PDRM. Malaysia. Dr. Syazrin, jelaskan keistimewaan yang dibawakan. Tahun ini Keren kudanya gagah-gagah. 705 orang anggota dan pegawai. Mendahului kontingen PDRM pada tahun ini ialah unit berkuda PDRM yang diketuai oleh Yang Dihormati Komisioner Datuk Seri Azmi bin Abu Qasim, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Peranan utama unit berkuda adalah bagi menangani ketenteraman awam, termasuklah mencegah rusuhan dan menyuraikan perhimpunan haram. Unit berkuda PDRM merupakan salah satu unit khas yang telah ditubuhkan pada 22 Ogos 1984. Kini unit berkuda memiliki sebanyak 66 ekor kuda. Menyusul adalah detachment pembawa bendera seramai 23 orang. Langkah mereka tersusun, gagah dan penuh disiplin, menyusung panji keramat, lambang maruah serta kedaulatan negara. Polis di Raja Malaysia. Mengiringinya adalah Sangsaka Biru, bendera rasmi polis di Raja Malaysia sejak 16 Mei 1994. Menyusul adalah pancaragam Pusat Polis di Raja Malaysia ditampilkan dengan kekuatan seramai 83 pegawai dan anggota di bawah pimpinan Pancaragam Pusat Polis di Raja Malaysia. serta dibantu oleh Drum Major Korporal Muhammad Farul Reza bin Ramlan. Seterusnya adalah detachment pakaian kerja PDRM yang menampilkan 167 pegawai dan anggota diketuai oleh Superintendent Muhammad Esther bin Muhammad, menggabungkan para petugas PDRM, unit polis pelancong, detachment misi pengaman bangsa-bangsa bersatu dan juga detachment Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT. Sesungguhnya detachment pakaian kerja PDRM ini menjadi lambang nyata keberagaman peranan PDRM daripada menjaga keamanan dalam negeri, memelihara keselamatan pelancong sehinggalah perjalanan di jalan raya. Dapat kita saksikan ini ialah detachment bekas polis dan pesara polis yang diketuai Duh, astagfirullah, ada yang mau jatuh. Kasihan, seriput kontingen pesara polis. pegawai dan anggota. Hari ini kehadiran mereka di pentas kebarisan bukan sekadar simbol tetapi Astagfirullah, tadi nggak jadi jatuh kan? Kasihan lu. keringat dan air mata Sampai jatuh. dicurahkan demi keamanan tanah air. Sesungguhnya meskipun buku khidmat rasmi mereka telah ditutup, semangat kepahlawanan dan kecintaan kepada negara tetap segar dan terus berkobar di dada. Menyusul ialah pancaragam kontingen Kedah yang diketuai oleh Inspektor Said Muhammad Izzuddin. Pancaragam kontingen Kedah. Manakala peranan Drum Major disandang oleh Sarjan Muhammad Syaful Bahrin bin Muhammad Razi. Kontingen pakaian operasi. Kemunculan detachment pakaian operasi dengan kekuatan seramai 107 orang Ini pegawai. masih PDRM ini. Pakaian operasi merupakan seragam rasmi Polis Raja Malaysia yang Paling banyak PDRM-nya. Petugasan di lapangan yang menuntut ketahanan fizikal serta disiplin yang tinggi. Turut dipamerkan ialah daripada pasukan polis Marine, pasukan gerakan udara, pasukan simpanan persekutuan dan Light Strike Force LSL. Tuh. Anjingnya banyak banget kalau polisi. Menyusul adalah kemunculan detachment unit K9-nya Polis di Raja polisi. Malaysia diketuai oleh Inspektor Alakumani, anak lelaki Murukiah dengan kekuatan seramai 15 pegawai dan anggota bersama 15 ekor anjing terlatih. Unit K9. Di skrin sekarang dapat kita saksikan detachment aset kenderaan polis di Raja Malaysia Asetnya ini. yang diketuai oleh Yang Dihormati Komisioner Datuk Seri Muhammad Yusri bin Hadi Ahsan Basri, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, dengan kekuatan sebanyak 29 Kendaraannya besar-besar. pelbagai jenis Sisinya berapa tuh? digerakkan oleh seramai 96 pegawai dan anggota terlatih. Detachment
Engagement ini mempamerkan kepelbagaian mobiliti PDRM yang menjadi teras kepada kecekapan pasukan dan melaksanakan tanggungjawab menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Barisan aset merangkumi motosikal berkuasa tinggi yang digunakan untuk tugas pengiring dan kawalan lalu lintas, kenderaan rondaan dan guna sama yang menjadi nadi operasi harian di lapangan, serta jentera khas kawalan rusuhan dan pusat kawalan bergerak yang memperkukuh kesiapsagaan pasukan dalam mengawal ketenteraman awam. Paling banyak ya Daripada itu, PDRM kenderaan itu perarakan taktikal dan aset elite milik pasukan gerakan AM dan unit tindakan khas yang direka khusus untuk menghadapi ancaman berisiko tinggi termasuk operasi anti organas dan rusuhan. Tidak ketinggalan aset marine dan teknologi moden seperti jet ski, pasukan gerakan marine asetnya paling banyak juga. MPF-5 Grounding yang menjadi simbol keberanian serta kecanggihan teknologi keselamatan PDRM. Inilah himpunan aset pilihan, gabungan antara kekuatan fizikal, kecanggihan teknologi dan semangat juang warga polis diraja Malaysia yang menjadi bukti nyata bahawa PDRM sentiasa bersedia di darat, laut maupun udara bagi memastikan keamanan rakyat terus terjamin dan kedaulatan tanah air tetap dipelihara. Polis Diraja Malaysia PDRM. Baik, ini satu peluang untuk kita menyaksikan pula perbarisan kontingen Angkatan Tentera Malaysia didahului dengan pancaragam pusat latihan muzik tentera darat. Pancaragam pusat latihan muzik tentera darat. Dengan perbarisan veteran ATM sebentar saja lagi. Lambang penghormatan dan kehormatan tertinggi kepada mereka, Tuan Fairuz. Okey, Dia paling depan juga Uzida tadi ya. Uzida 3,521 pegawai dan anggota, 104 aset, 40 pesawat udara dan juga 25 ekor anjing Kontingen veteran ATM. Kuda istiadat. Mendahului kontingen ATM adalah kontingen veteran ATM seramai 42 anggota daripada 38 veteran lelaki dan 6 veteran Angkatan Tentera Malaysia. oleh Lieutenant Colonel Besar Tamsir bin Marhaban. Tiada yang lama, tiada yang baru. Inilah penghargaan kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia. Seterusnya adalah kontingen Angkatan Simpanan Angkatan Tentera Malaysia seramai 207 orang daripada Regimen Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Kontingen Angkatan Simpanan Angkatan Tentara Malaysia. Paling banyak juga ini tentara ya. Angkatan Sukarela ini adalah penting sebagai darat, laut, udara, pertahanan negara. Aset-asetnya juga banyak banget nih. Bagaimana melihat peranan Perdana Menteri simpanan ATM ini dalam menyokong Anwar Ibrahim. Angkatan Tentera Malaysia, Tuan? Ya, sebenarnya askar simpanan sangat penting dalam menyokong operasi-operasi harian Angkatan Tentera Malaysia. Seterusnya adalah brass band wanita Regimen Semboyan Diraja telah ditubuhkan pada Oktober 2015. Seragam wanita Regimen Semboyan Diraja. Pimpinan Lieutenant Nurliana Hanani binti Muhammad Sulaiman. Brass band ini adalah brass band anggota wanita satu-satunya di dalam Angkatan Tentera Malaysia yang dianggotai sepenuhnya oleh anggota wanita dan telah mengharumkan nama negara di Vietnam pada Disember 2024. Vietnam, Seterusnya adalah kontingen gabungan wanita seramai 207 orang dianggotai oleh 3 pegawai. Kontingen gabungan wanita Angkatan Tentara Malaysia ATM. Cabang perkhidmatan diketuai oleh Lieutenant Colonel Nur Hafifah binti Majid dan kontingen ini menghimpunkan Sri Kandi dari pelbagai kepakaran dalam bidang masing-masing. Ia mencerminkan kehebatan wanita dalam ATM yang tidak hanya cekal, berdisiplin, dedikasi tetapi berani untuk menzahirkan khidmat bakti kepada negara Malaysia yang tercinta ini. Seterusnya adalah pancaragam Uzida seramai 35 orang daripada Pusat Latihan Muzik Tentera Darat diketahui oleh Pegawai Waran 2 Zainuddin bin Minhad. Menyusuli kontingen seterusnya adalah kontingen Malaysian Pancaragam Pusat Latihan Muzik Tentera Darat Uzida 2. Ini adalah kontingen misi Malbat 850-13 yang akan menjalankan misi pengaman di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan. Kontingen ini terdiri daripada 82 pegawai dan 772 pasukan khusus anggota. untuk dikirim ke Dan PBB ini. semua selain daripada Angkatan Kontingen Malbat Malaysia, ia
ia juga disertai oleh seorang pegawai awam daripada Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Kontingen ini akan melaksanakan operasi di selatan Lubnan pada 5 November ini hingga November tahun hadapan. Kontijen Malpan mengharumkan nama negara di persada dunia. Bukti kesiapsiagaan ATM menjaga bukan sahaja keselamatan dalam negara, malah keamanan sejagat. Okey, benar Andy. Seterusnya adalah Pencaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia. Seramai Ini angkatan udaranya orang nih. dipimpin oleh Pencaragam Kapten Pusat Sabri Tentara bin Udara Hamid. Diraja Malaysia. Dan seterusnya adalah kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia seramai 207 orang dan aset mengiringi kontingen ini Asetnya ramai mana? 3 pegawai dan Bawa pesawat 204 ya? anggota lain pangkat daripada pelbagai trade dan ketukangan, diketuai oleh juruterbang Lieutenant Colonel Hamun Razif bin Abdul Hamid dengan cogan kata sentiasa di angkasa raya. UDM sebagai tonggak Sentiasa di utama angkasa raya. mempertahankan ruang angkasa negara dan sebagai perisai yang melindungi rakyat dan segenap kemakmuran negara. Dan aset UDM juga didahului oleh kenderaan pembawa mizal Star Trek iaitu pertahanan udara untuk aras rendah. Misilnya Dan nih. oleh 3 kenderaan Pesawatnya nggak mungkin dibawa ya. membawa mizal Terlalu besar. dan roket untuk pesawat UDM. Kenderaan Ini pertama misil-misilnya membawa aja nih. mizal dan juga kenderaan kedua membawa turbo mizal untuk pesawat F-18 dan Sukhoi 30 Oh, itu. MKM. Dan kenderaan ketiga Pesawat dan itu. seterusnya kita boleh lihat daripada skrin ini siaran langsung dari pangkalan Pangkalan Tentara Udara Subang, Subang. pesawat Charlie 130 yang akan menyertai pertunjukan udara kita pada pagi ini. Ada pertunjukan udara Dataran Putrajaya. Saja lagi akan ditunjukkan. Ya, benar ini. Ini adalah kenderaan Superstar Trek yang digunakan untuk pertahanan udara aras rendah oleh pihak Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan seterusnya adalah kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia. Kontingen Tentara Laut. 207 orang diketuai oleh Komander Abil Ashraf bin Rahim Tentera Laut Diraja Malaysia dengan moto sedia berkorban. Angkatan Laut. Kontingen ini diketuai oleh 3 pegawai dan 204 anggota lain-lain pangkat daripada pelbagai kepakaran yang berkhidmat di markas-markas, kapal-kapal serta Pencaragam unit di Pusat pangkalan Tentera Laut Diraja TLDM Malaysia. Lumut. Mengiringi kontingen ini adalah pergerakan aset TLDM iaitu High End TLDM. Mobility Watercraft inovasi daripada sebuah syarikat Bumi Putra yang dilengkapi dengan sistem navigasi yang berupaya untuk beroperasi sejauh 70 batu nautika dan dilengkapkan dengan persenjataan GPMG dan LMG. Dan kalau kita dapat lihat juga ada trailer pertama membawa missile exocet, missile permukaan dan juga torpedo lightweight A244S dan juga periuk api MR-80. Wih, Ini aset-asetnya nih. dilengkapkan di atas kapal-kapal peperangan permukaan TLDM. Dan trailer kedua Mesin membawa exhaust recompression seat chamber yang yang digunakan M40. oleh penyelam ranjau Tentera Laut Diraja Malaysia. Itu misil bawah laut itu ya. Seperti gitu. Dan menyusuli adalah Brisbane gabungan, satu RMD dan satu RRD iaitu satu Regimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Ranger Diraja seramai 32 anggota diketuai oleh Drum Major Pegawai Warren 2 Muhammad Fadli bin Abdul Rahman. Kontingen ini akan mengetuai kontingen Pencaragam hybrid Gabungan Tentera Darat 11 Brigade Angkatan seramai Tentara Malaysia. 207 orang. Dan ini adalah kontingen hybrid tentera darat yang menggabungkan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan hikmat diketuai oleh Lieutenant Colonel Syahrul Nizam bin Mat. Dan kontingen ini dengan kekuatan 3 pegawai dan 204 anggota mempamerkan variasi Kontingen pakaian hybrid tentara senjata dan darat. peralatan asas anggota Tentera Darat Malaysia. Yang diperagakan adalah pakaian hijau, pakaian lengkap medan digunakan untuk tugasan dan latihan, pakaian Mission Oriented Protective Posture untuk CBRNE, pakaian ghillie suit dan pakaian pengawal Corps Polis Tentera Diraja. Anjing-anjing lagi Dan nih. dapat terlihat sekarang di skrin adalah 25 ekor anjing perang. Anjing perang. Satu-satunya unit K9 di dalam Angkatan Tentera Malaysia dengan kekuatan seorang pegawai dan 24 anggota. Nah,
Dan kudanya keluar barisan sekarang kenapa? istiadat Angkatan Tentera Malaysia sebanyak 24 ekor kuda menyertai perarakan pada pagi ini. Dan adalah skuadron istiadat berkuda Korps Armor Diraja berkekuatan seramai 46 kudanya itu yang itu. 15 anggota Ngeri dia. Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Fazli bin Mat Said. Dikendalikan dia. Dan ini adalah aset high pilot darat sebanyak 55 aset dipamerkan 55 dan aset. dipertontonkan adalah 6 buah unit motosikal BMW, kereta peronda Honda Civic, all-terrain vehicle, kenderaan pengangkut senjata, heavy machine gun dan automatic grenade launcher, kenderaan pembawa mortar 81mm, Gatling gun, G-Wagon, Mantap-mantap nih. Toyota dan juga kenderaan untuk komunikasi strategik Com on the Pulse dan Com on the Move. Nah, kalau kita lihat sekarang adalah kenderaan yang membawa meriam 35 Olicon yang digunakan untuk pertahanan udara oleh gabungan Ini truknya panjang banget. darat. Dan ini adalah kalau kita lihat adalah aset jambatan iaitu short integrated ramp yang digunakan dan kenderaan pengangkut kereta perisai, muatan adenan dan kereta kebal pendekar. Dan ini adalah all terrain vehicle yang digunakan untuk tujuan rondaan TV. dan operasi peninjauan jarak jauh. Dan kalau kita lihat sekarang ini adalah meriam 155mm G5 Mark III yang ditarik Meriam 155 kenderaan mm. penarik meriam. Dan kalau kita lihat juga di dalam kondisi ini adalah roket lancar berkanda Astros yang juga sebagai satu elemen tempur yang ampuh milik tentera darat Malaysia. Ini keren-keren Dan sih ini. menyertai Asetnya. kontingen ini adalah 26 atlet bina badan dari Persatuan Bina Badan ATM mewakili 3 cabang perkhidmatan. Seramai 8 atlet bina badan telah melangkul 3 pingat emas dan 4 pingat perak dan 1 gangsa dan dinobatkan sebagai Johan Mr. Asia di bawah kategori Timingnya tu. 85 kg di dalam pertandingan 57 ASEAN dan Southeast Asian pada tahun 2025. Dan kalau kita lihat sekarang, ini adalah anggota daripada atlet bina badan yang memperagakan di atas kenderaan ACV Adenan yang diangkut menggunakan kenderaan pengangkut kereta perisai. Menunjukkan kesiapsiagaan bukan saja dari segi aset dan kemahiran, malah fizikal juga dalam mempertahankan. Benar Andy, ini perlukan latihan yang spesifik dan diet yang khusus untuk berjaya ke tahap ini. Dan seterusnya ialah brass band gabungan 10 Brigade Para yang mendahului kontingen 10 Brigade Para pada pagi ini. Brass band gabungan ini dianggotai seramai 55 orang Seragam gabungan 10 dan didahului BPD Para. kontingen 10 Brigade Para yang akan disertai oleh 207 orang dan sebanyak 16 aset akan diperagakan pada pagi ini. Kontingen 10 Brigade Para di bawah pimpinan Lieutenant Colonel Yusrin Azwan bin Abdul Aziz. Ini merupakan pasukan kebanggaan Angkatan Tentera Malaysia, dikenali sebagai pasukan atur cepat ATM dan ditubuhkan pada tahun 1950. Sniper itu. Pasukan elit ini sentiasa Ada. bersedia diatur gerak di darat, laut dan udara. Lari dengan cogan kata keramatnya, tindak Brigade Para, lantas. Angkatan Tentera Malaysia. Mengiringi kontingen 10 Brigade Para ini juga, Andy adalah Kayak alat sama penyamarannya ya. Kalau kita akan lihat sebentar lagi adalah motosikal scrambler bagi kegunaan kumpulan tinjauan Pandura dan kenderaan kalau kita lihat pada pagi ini juga adalah kenderaan limpan bara yang seterusnya mengiringi kereta perisai Gempita dengan pelbagai varian persenjataan. Ini adalah kenderaan motosikal scrambler yang digunakan untuk tinjauan Pandura oleh pasukan atur cepat. Sama-sama ini juga kalau kita nampak adalah Armor Carrier Vehicle Adenan 300, pelbagai varian terdiri daripada membawa turret 25mm dan 81 mortar. Ini adalah visual secara langsung dari atas turret kereta kapal pendekar 125mm. Tank-tanknya Dan yang ni. pasti ini adalah istimewa untuk penonton di rumah yang hanya dapat gambaran ini secara langsung. Visual dari Terima kasih atasnya. RTM menyiarkan secara langsung daripada turret kenderaan kereta kebal pendekar sebentar tadi. Ya, kalau anda di rumah hanya dapat melihat dan mendengar, kami di dataran Putrajaya Visual langsung dari tanknya. dapat menghidu asap daripada kereta kebal pendekar dan juga Kereta kebal pendekar. Ya. getarannya di sini.
Wih, arah ke sini. Seramnya. Dengan kiparan jalur gemilang oleh grafik manusia. Betul, Andy. Ini adalah aset yang dinanti-nantikan oleh setiap penonton, baik di dataran Putrajaya dan juga di rumah untuk setiap perarakan Hari Kemerdekaan. Ini adalah lambang keampuhan kuasa tempur Tentera Darat Malaysia. Gila. Satu peluang yang cukup bermakna untuk rakyat Malaysia dapat menyaksikan secara dekat penampilan bukan saja pegawai, malah aset-aset ATM. Okey, Andy, baru saja melepasi pentas utama adalah pancaragam Pusat Kor Armor Diraja yang dianggotai seramai 63 orang, diketuai oleh Kenal Director of Music Saiful Azman. Pancaragam Pusat Kor Armor Diraja. Music Pancaragam Pusat Kor Armor Diraja. Pancaragam ini pernah mewakili Malaysia dalam persembahan di Korea Selatan pada tahun 2024. Seterusnya adalah kontingen. Baik, Tuan Fairuz, sekarang Angkatan Tentera Malaysia akan melakukan persembahan khas bagpipe. Apa keistimewaannya hingga ia ditunjulkan pada Hari Kebangsaan, Tuan? Ya benar, ini adalah gabungan kumpulan bagpipe dan pancaragam Angkatan Tentera Malaysia. 3 buah lagu akan dipersembahkan pada pagi ini, iaitu lagu Anak Kampung, Berkikis 10 Betis dan Lemak Manis. Ya, 3 formasi akan ditunjulkan. Sinonim dengan penduduk di Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Benar, Hazel, ini adalah istimewa untuk rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. 3 formasi akan dipamerkan, Malaysia, Merdeka dan ATM. Sama-sama kita saksikan. Meragalkan lagu. Bentuk apa itu? Merdeka ya? Merdeka nggak sih tulisannya? Merdeka, iya benar. Harusnya dari atas tuh lihatnya, jadi biar kelihatan ya formasinya. Persembahan kumpulan bagpipe gabungan Angkatan Tentara Malaysia. Yo. Seru loh, serius bagus. Apa itu tulisannya? ATM. Harusnya dari atas banget gitu biar kelihatan ya. Ambil drone yang dari atas gitu, yang vertikal. Oh, suara itu dari belakang rupanya. Meriah sekali teman-teman. Oh, mantap. Oh, ini penutup, ini udah habis tuh belakangnya.
Satu persembahan yang cukup hebat daripada Angkatan Tentera Malaysia menonjolkan keupayaan mereka bukan saja mengangkat senjata, mendaulatkan negara, malah berkebolehan untuk menampilkan persembahan yang acara perbarisan yang meratakannya. Dan juga menari Ini kontingen terakhir ini. Harap semua terhibur dengan persembahan tadi ya. Ya, satu elemen kejutan manis saya kira juga buat Sri Paduka Baginda berdua pada pagi ini. Kerana ketiga-tiga lagu yang dipersembahkan merupakan lagu kegemaran Sultan Ibrahim. Oh, lagu kegemaran Sultan Ibrahim. Ada lagi satu segmen yang cukup mendebarkan ruang udara dataran Putrajaya dan sekitarnya kini sudah pun mula bergegar kerana pertunjukan udara akan Ini pertunjukan udara. Kita saksikan sebentar tadi sisi yang cukup berbeza jika pada hari biasa penuh dengan ketegasan ketika bertugas. Angkatan Tentera Malaysia tadi telah mempertontonkan bakat terpendam mereka dengan tarian Zafin, dan selepas ini bumi bertuah Malaysia, dan bagi mereka yang berada di sekitar Putrajaya ini akan digegarkan dengan deruman enjin. Ini yang keren, guys. Jenderal Datuk Sri Haji. PM, PDRM, Maritim, sama Bomba ya tadi ya. Indonesia Madani Raja di samping ini. Keren view dari atas nih, dari kokpitnya pilot. Pertunjukan udara pada hari ini akan dimulakan dengan membuka tirai pertunjukan udara. Bawakan pandangan anda ke arah hadapan pentas utama. Pertunjukan udara pada hari ini dimulakan dengan peranan masuk pesawat pejuang tentera udara. Hadirin sekalian, Ngeri merinding saya. Saya mau tabrakan ternyata saling menyilang. kami bawakan kepada anda gabungan penggempur pejuang demi kebebasan dan Gila. pantas memusnah. Kayak gini keren banget ya. Atur kecepatannya dulu kan harus sama dia. Tuh, dengan jarak sedekat itu loh. Gabungan formasi pesawat Gila. helikopter milik ATM Bomba. Oh, ini punya Bomba nih. Polis sama Maritim. Helikopter. Sejam pada ketinggian 213 meter. Formasi helikopter ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Farhan TUDM, didahului dengan pesawat milik tentera udara berwarna kelabu gelap, 4 buah pesawat Tentara udara. C-725 Armed Personnel AP. Diikuti 3 buah pesawat AW139 milik tentera udara berwarna kelabu gelap. Disusuli milik tentera laut berwarna kelabu gelap, iaitu sebuah pesawat AW139, helikopter operasi maritim HOME dan sebuah pesawat Superlink Mark Tentara laut ini. Di belakang adalah milik tentera darat dengan mengenakan warna dan corak teknologi digital tentera darat, iaitu 2 buah pesawat Ini tentara darat lagi nih. bersama 2 buah pesawat A109 Light Observation Helicopter. Kemudiannya adalah pesawat berwarna putih, kuning dan merah, iaitu milik Bomba, sebuah pesawat AW109. Bomba, keren banget Bomba. Pesawat berwarna putih, merah dan biru, iaitu milik polis, sebuah pesawat Punya polis. AW109. Diakhiri dengan sebuah pesawat milik Maritim dengan Oh, ini milik Maritim nih. pesawat AS365M3 Dolphin. Formasi mega sebentar tadi. Ini pesawat ini besar banget ini. Dua pesawat helikopter yang telah diterbangkan dari Pangkalan Udara Subang terus ke Putrajaya khas untuk tontonan seluruh rakyat Malaysia. Bawakan pandangan anda Ini suaranya menggelegar banget nih kalau di langit ini. Nah, Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut taktikal Maritime Surveillance
Gila. Oh ini. The Guardian of the Malaysian Maritime Zone. Formasi ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Shazwan TUDM. Hadirin sekalian, kembalikan pandangan anda ke kiri pentas utama. Dengan gabungan dua jenis pesawat terbesar milik TUDM, kami bawakan kepada anda Suaranya tuh, pesawat menggelegar banget. strategik dan taktikal. Meluncur dengan gagah pada kelajuan 756 km sejam di ketinggian 390 meter. Di bawah naungan nombor 8 skuadron, nombor 14 skuadron dan nombor 20 skuadron Pangkalan Udara Subang dan Labuan, Malaysia. Airbus A400M Atlas, The Grizzly dan Lockheed C-130 Hercules. Formasi ini diketuai oleh Major Farhan TUDM. Tuan-tuan dan puan-puan, bawakan pandangan ke kiri pentas utama. Kami tampilkan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang TUDM kini bergerak dalam formasi Diamond. Meluncur dengan Dekat-dekat bener ya jaraknya ya. sejam di ketinggian 300 meter bakal melintasi pentas utama. Bernaung di bawah nombor 12 skuadron dan nombor 6 skuadron. Formasi pejuang ini diketuai oleh Yang Berbahagia Jeneral Datuk Seri Papan. Haji Muhammad Nur Razlan TUDM. Keren formasinya. 5 Tentera Udara Kedua Pesat. Seperti yang dipertontonkan, pesawat yang menyertai formasi ini adalah pesawat Super FC-30 dengan gelaran Pesawat pejuang 4.5 generation buatan Rusia ini 5 berjajar. antara pesawat tercanggih dalam infanteri TUDM. Pesawat ini dilengkapi Pesawat tercanggih. dengan engine transfectory yang berupaya membolehkan pesawat ini menukar trajektori penerbangan dalam masa yang minima. Dan telah diikuti rapat di belakang, kanan dan kiri ada pesawat Hawk Mark 2A. Pesawat light combat aircraft buatan British ini berupaya melakukan misi close air support dan battlefield air interdiction. Sekali lagi kembali ke pentas utama. Formasi gabungan pesawat helikopter dalam mass formation batal lintasi pentas utama bergerak dengan kelajuan 120 km sejam pada ketinggian 200 meter. Formasi ini didahului dengan pesawat EC-725 AP Tentera Udara. Pesawatnya keren-keren, bos. Search and Rescue SISA, bantuan kemanusiaan dan bencana alam. Bakal mengiringi formasi di sebelah kiri anda. Musuh banyak di belakangnya. Tentera Udara. Pesawat ini berperanan sebagai pesawat utility. Dan di sebelah kiri anda, pesawat AW139 helikopter operasi maritim Home dan Superlim Mark 300 dari Tentera Laut. Pesawat ini berperanan sebagai light observation dan anti-maritime warfare. Diikuti di belakang pesawat MD-530G dan A109 Light Observation Helicopter milik Tentera Darat. Gua punya Berperanan sebagai tentara darat nih. tempur ringan terhadap kenderaan perisai ringan dan truk infanteri serta melaksanakan tinjauan udara. Dan diisuli dengan pesawat milik Agensi Penguasaan dan Penyelamat Malaysia, pesawat A109E milik Bomba. Milik Bomba. Pesawat ini berupaya melakukan pemantauan udara, SAR dan medevac serta diguna pakai sebagai aset pengangkutan dan logistik. Pesawat AW139 milik polis, pesawat ini berupaya melakukan pengawasan dan rondaan udara di kawasan pantai dan pendalaman terhadap kegiatan jenayah. Dan pesawat AS365 M3 Dolphin milik Maritim. Pesawat ini berupaya melakukan penugasan kawalan maritim dan cari lamat maritim di zon maritim Malaysia dan lautan lepas. Dengan menerbangkan slogan kata pasukan, cekal kami amalkan di mana dan apa saja gagah di angkasa, sedia berkorban, sedia berkhidmat, cepat dan mesra, serta God protection. Itulah tadi lintas hormat pengenalan pesawat-pesawat. Gue lihat gini inget film Top Gun ya. Gila. Sekalian bagi Keren. menutup tirai segmen udara pada pagi Lihat ini, anda formasinya. akan digegarkan dengan aksi aerobatik oleh pesawat pejuang Aerobatik TUDM. nih. Dengan kuasa tujuan maksimal membelah awan, melurus terus ke langit. Widih. From the east, the Gila sih itu. Pilotnya itu ya. Udah kayak film ini bener nih. Film Top Gun. Maverick. Sri Lanka dan The Mud Movers. Terimalah aksi Aerobatiknya gila. Wih, merinding saya. Gila.
Logan Maverick. Kamilah, Rider of the Last Shadow, the legacy of Haru Mato. Dengan deruban ingin pesan-pesan pejuang yang mengujikan itu tadi, maka berakhirlah pertunjukan udara pada pagi ini. Teruskan menyokong dan mendoakan segala usaha kami dalam mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan ruang udara negara ini. Tiada kemerdekaan tanpa pengorbanan yang mulia. Tiada kepedihan yang nyata tanpa menitisnya titisan darah ke atas tanah keramat ini. Biar sakit beri tugasan kami rasa, biar nyawa menjadi taruhan, kami bersumpah, kami berjanji. Duty, honor, sacrifice, Malaysia Madani, rakyat disantuni. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih kepada tentera udara. Pertunjukan udara yang cukup mendebarkan dan mengagumkan, menonjolkan kehebatan para juruterbang melakukan formasi dan aksi aerobatik di ruang udara Putrajaya, termasuk penampilan Panglima Tentera Udara yang menerbangkan pesawat pejuang Su-30 MKM. Ya, setiap pesawat berada pada kedudukan tepat, setiap juruterbang bergantung sepenuhnya kepada rakan seperjuangan mereka. Sedikit saja kesilapan tadi boleh mengundang bahaya, tetapi betul. di tangan wira udara kita ia menjadi satu tarian angkasa yang cukup menakjubkan. Seterusnya Kita Penutupan. saksikan pula warna-warni kepelbagaian masyarakat Malaysia yang akan ditonjolkan menerusi persembahan khas Citra Madani. Warna-warni. Oke teman-teman, ini udah kayaknya ada menjelang penutupan ini. Setelah dibuat tegang tadi ya, Citra Madani Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN), dengan atraksi pesawat tadi menegangkan sekali. Nah, dibuat rileks dengan ini ya, sekaligus menutup ini. Ini lagunya copyright nggak ini kira-kira? Nah, copyright nggak saya upload ini bagian ini.
mewakili semua budaya ya. Pinter semua nih bocil-bocil. Gerakannya sama lagi, latihannya bagus itu. Citra Madani yang cukup hebat dan penuh warna-warni membangkitkan kebanggaan meraihkan Hari Bersejarah Hari Kebangsaan 2025. Oke, luar biasa teman-teman, tadi luar biasa ya pertunjukannya dari awal sampai akhir, membuat ya kagum-kagum tentunya. Yang bagian pertunjukan udara tadi yang luar biasa, menegangkan sekali. Tapi setelahnya dibuat santai dengan pertunjukan tarian-tarian, jadi kalep lagi gitu loh, tegangnya hilang gitu loh. Ya udah segitu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa untuk perayaan Hari Kebangsaan di tahun berikutnya, insya Allah ya. Semoga nanti ada kesempatan saya bisa menyaksikan langsung ke sana, kita bisa live langsung di sana, semoga, amin. Kita aja, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.